Ni merupakan satu cabaran yang keluar daripada mulut-mulut manusia. Nak tunggu jadi apa dulu ke? Isu dia, nak tunggu jadi apa dulu ke? Sampai sanggup keluarkan, buat dosa ni tak jadi apa, buat maksiat ni tak jadi apa, buat jahat ni tak jadi apa. Ini bahaya tuan-tuan. Iya betul. Nanya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Cak Opek dalam program Ngaji Bareng. Apa kabar semuanya? Saya harap semuanya baik-baik saja dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kami akan mengaji bareng bersama Anda dan sekaligus mau mereaksi salah satu Ustadz Malaysia. Masya Allah, Ustadz ini menurut saya luar biasa sekali ya. Ustadz ini ahli sejarah, ahli pokoknya wow lah, saya katakan, saya cap jempol kepada beliau, saya respect sama beliau, Masya Allah. Dan Ustadz ini Masya Allah luar biasa sekali, mengandung banyak pengetahuan, banyak ilmu, banyak pengalaman, banyak sejarah yang ada pada dirinya. Dan saya kira jarang menemukan orang yang seperti ini. Ini merupakan salah satu hamba Allah ya, yang sudah diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi pengetahuan seperti Ustadz Auni Muhammad ini, Masya Allah. Dan saya sangat kagum kepada beliau, apalagi menerangkan sejarah begitu detail, menerangkan Al-Quran, bahkan silsilah-silsilah yang menuju kepada Rasulullah ataupun kepada nabi-nabi yang lain. Masya Allah. Saya doakan semoga Ustadz Auni Muhammad ini diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta diberikan rezeki yang berkah. Dan semoga oleh Allah Subhanahu wa taala kita semua yang akan ngaji kepada beliau juga mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita juga bisa mengetahui atau mentransfer ilmu yang ada pada beliau. Oke, bagi Anda yang mau melihat video aslinya seperti biasa, kunjungi link di bawah atau di deskripsi ini. Dan bagi Anda yang mau ngaji bareng bersama saya kepada Ustadz Auni ini, jangan lupa buka mata, buka telinga, dan buka hati. Bismillahirrahmanirrahim. Don't go anywhere, stay here and check it out. Tazkirah Ustadz. Kerana dengan limpah kurnia, rahmat, kasih sayang dan inayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, pada malam ini kita sama-sama ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada sebaik-baik tempat, iaitu di rumahnya, di masjid ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan di akhirat kelak Allah jua mengumpulkan kita bersama dengan kekasih kesayangan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pada sebaik-baik tempat dengan izin Allah, insya-Allah. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati sekalian, terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih kepada pihak masjid yang sudi untuk menjemput saya menyampaikan kuliah pada malam ini. Dan ini adalah kali pertama saya menjejakkan kaki ke masjid ini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ada kebaikan, ada rahmah dan barakah untuk kita semua, insya-Allah. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, berbekalkan masa yang ada, marilah sama-sama kita membaca, menghayati, merenung dan mentadabbur sepotong ayat yang ringkas, pendek tetapi penuh padat, iaitu merujuk kepada satu surah yang diberi nama surah Al-Isra, surah yang ke-17 di dalam Al-Quran, merujuk kepada ayat yang ke-11, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa yad'ul insanu bisyarri du'aahu bil khair wa kana al insanu ajula.
ayat yang pendek, ringkas tapi penuh kepadatan. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa yad'ul insanu bisyarri du'aahu bil khair. Dan manusia itu mereka mendoakan untuk kejahatan, mereka mendoakan untuk keburukan, sama seperti ataupun sebagaimana mereka mendoakan untuk kebaikan. Wa kanal insanu ajula. Dan sesungguhnya manusia itu dijadikan dengan sifat terburu-buru. Manusia dijadikan dengan sifat tergesa-gesa. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan khitab ataupun penerangan bahawa ada sebahagian manusia yang mereka ini mendoakan kejahatan, mereka mendoakan keburukan, sama seperti mereka meminta kebaikan daripada Allah. Tak kiralah sama ada bentuk doa dan permintaan jahat dan keburukan itu mereka minta untuk diri mereka sendiri, atau mereka minta untuk ahli keluarga mereka, termasuklah pasangan, isteri dan anak-anak mereka. Bahkan tak terkecuali kadang-kadang mereka meminta hal demikian untuk harta benda yang dipunyai dan dimiliki oleh mereka, sama ada melibatkan sudut kematian, kebinasaan, kemusnahan ataupun kehancuran. Ini adalah merupakan teguran daripada Allah Subhanahu wa taala kepada manusia-manusia yang mempunyai sifat dan perangai seperti ini. Sebagai contoh, kalau kita meneliti tafsir yang lebih besar seperti tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran karya Imam Mufassir yang agung iaitu Imam Qurtubi. Dalam karya tersebut Imam Qurtubi pernah mendatangkan satu riwayat yang mana berkaitan dengan seorang lelaki, berkaitan isu mendoakan kejahatan dan mendoakan keburukan. Bila kita rujuk tafsir Al-Qurtubi, ada riwayat yang menyebutkan bahawa ayat ini turun kepada seorang lelaki yang bernama An-Nadhar bin Al-Haris. An-Nadhar bin Al-Haris. Beliau adalah merupakan seorang daripada Arab musyrikin Mekah yang banyak menentang dakwah, banyak menentang risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan lebih jauh dia menentang wahyu, iaitu ayat-ayat Al-Quran yang turun kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Baik, berkenaan dengan ini dia pernah meminta doa berupa keburukan, iaitu supaya Allah mendatangkan azab kepada dirinya. Sekiranya Al-Quran yang didakwa dan diklaim oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu benar-benar wahyu daripada Allah. Sebagai contoh, sebelum ni dia duk lawan dakwah Nabi. Sebelum ni dia duk lawan risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila dibacakan kepadanya ayat-ayat Al-Quran, ada di antara ayat-ayat Al-Quran, barang siapa yang menentang Allah dan Rasulnya, maka mereka akan menerima azab yang pedih daripada Allah. Jadi kerana keceluparan mulut dia ni, dia berani membuat cabaran. Sekiranya Al-Quran itu benar-benar datang daripada Allah, maka timpalah kepada kami hujan-hujan daripada batu ataupun datangkanlah azab yang pedih kepada kami. Allah. Ini adalah bentuk keceluparan mulut seorang manusia betul. Yang bukan sahaja menentang wahyu daripada Allah, bahkan menentang Nabi dan Rasul yang membawa risalah tersebut. Allah merakam peristiwa ini dalam surah Al-Anfal ayat 32. Bagaimana Allah merakam kembali perkataan Nadhar bin Haris ini, tuan-tuan boleh tengok
Al-Anfal 32. Allahumma in kana haza huwal haqqu min indik. Wahai Tuhan, wahai Allah, in kana haza, sekiranya Al-Quran ini yang diturunkan kepada Muhammad, yang didakwa oleh Muhammad sebagai wahyu daripada kamu itu, al-haq, satu benda yang benar, satu benda yang betul, min indik, daripada sisi kamu wahai Allah, fa'amtir alaina hijaratan minas sama', maka hujanilah kami dengan hujan-hujan batu daripada langit. Ini bukan setakat celupar, tapi merupakan satu cabaran kepada Allah supaya menimpakan hal tersebut atas diri dia. Tujuan dia apa? Nak menolak bahawa Al-Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu bukannya datang daripada Allah. Bahkan lebih jauh dia menyambung, awitina bi'azabin alim, ataupun datangkanlah kepada kami azab yang pedih. Sekali lalu bila kita tengok doa tersebut, sepatutnya bukan demikian. Kalau kita nak menganggap itu adalah kebenaran, sepatutnya sambungan bagi doa itu adalah benda-benda yang baik. Sebagai contoh, kita tengok pada permulaan doa yang dia ucap, Ya Allah, sekiranya Al-Quran ini benar-benar datang daripada sisimu, Ya Allah. Wahai Allah, kalau Quran ni sungguh-sungguh datang daripada sisimu, sepatut kita doa macam mana? Benda-benda hak baiklah kalau dia sungguh datang daripada kamu. Berikanlah petunjuk kepada kami melalui Quran tersebut. Sebagai contoh, kalau dia sungguh, berikanlah kekuatan kepada kami untuk mengikuti ajaran-ajaran yang ada dalam Quran tu. Kalau dia sungguh. Kalau seperti itu, ya. Tapi dia kalau sungguh-sungguh datang daripada kamu, Ya Allah, maka turunkanlah hujan batu pada kami. Jadi terbalik. Kalau kita kata kalau Muhammad berbohong, kalau Muhammad menipu, Quran tu wahyu, bolehlah nak sambung dengan benda tadi. Ni kalau benda tu sungguh, datangkan hujan batu daripada langit ataupun datangkan azab yang pedih pada kami. Ni keceluparan, ni merupakan satu cabaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantaran apa dia berucap seperti ini, bercakap macam ni? Kerana adanya ayat-ayat siapa yang menentang Allah, menentang Nabi dan Rasulnya, akan didatangkan azab pada mereka. Dia cabaklah. Kalau kamu sungguh, mana azab tu? Wak marilah, wak marilah, wak marilah. Kadang-kadang spesies manusia-manusia yang hidup di akhir zaman ni ada jenis perangai macam ni. Kalau macam ni jadi macam ni, kalau macam ni jadi macam ni. Tak jadi apa pun, kami tak tutup aurat, tak jadi apa. Kami buat dosa ni, tak jadi apa. Kami buat macam ni, tak jadi apa. Ni merupakan satu cabaran yang keluar daripada mulut-mulut manusia. Nak tunggu jadi apa dulu ke? Isu dia, nak tunggu jadi apa dulu ke? Sampai sanggup keluarkan, buat dosa ni tak jadi apa, buat maksiat ni tak jadi apa, buat jahat ni tak jadi apa. Ini bahaya, tuan-tuan. Ya, betul-betul. Baik, kembali tentang persoalan Nadhar bin Haris ni. Nadhar bin Haris. Ini adalah merupakan cabaran. Tapi kenal ke tuan-tuan siapakah Nadhar bin Al-Haris? Beliau masih lagi mempunyai hubungan kekerabatan yang dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim. Ada macam-macam riwayat yang menyebutkan tentang salasilah sanad keluarga beliau. Sebagai contoh, An-Nadhar bin Al-Haris bin Al-Qamah bin Kaladah bin Abdul Manaf bin Abdiddar bin Qusay bin Kilab. Bila dengar nama Qusay bin Kilab tu, dia juga adalah jaluran yang sama dengan keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma Nabi Muhammad bukan melalui jalur Abdiddar. Nabi Muhammad bin Abdullah, Abdullah bin Abdul Muttalib, Abdul Muttalib bin Hashim, Hashim bin Abdul Manaf, Abdul Manaf bin Qusay.
Dia pun mari sampai Luar kepada kepala Qusay, ya, hafal Nabi ya. pun Allah. mari sampai kepada Qusay. Hebat Ustaz ini. Cuma Nabi mari ko Abdul Manaf, dia mari ko Abdiddar. Abdiddar ni anak sulung kepada Qusay. Pening dah kan? Okey, kita letak dulu tok Nabi yang nama Qusay dulu. Tok Nabi yang nama Qusay bin Kilab tu. Jadi Qusay ni anak dia ada 4 orang. Nombor 1 hak sulung nama Abdiddar. Yang kedua Abdul Manaf. Yang ketiga Abdul saja. Yang keempat Abdul Uzza. Jadi kawan ni mari kok hak sulung tu. An-Nadhar bin Haris bin Alqamah bin Kaladah bin Abdul Manaf, bukan Abdul Manaf tok hak Nabi tu. Abdul Manaf anak kepada Abduddar. Abduddar pergi ke Qusay. Nabi mari kok Hashim bin Abdul Manaf hak anak kedua tu. Maksudnya hubungan kekerabatan mereka masih dekat. Kalau Qusay pula dia ada 2 beradik saja. Qusay itu adik-beradik dengan Zuhrah. Zuhrah tu mari ikut laluan mak Nabi. Mak Nabi Aminah tu keturunan Bani Zuhrah, dia mari situ, dia bertangkup dengan Qusay anak kepada Kilab. Tu laluan mak Nabi. Jadi nak cakap dia punya hubungan yang dekat. Fiction, cerita kisah-kisah yang penuh imajinasi, tahyul, khurafat dan sebagainya. Dia bayangkan Rasulullah juga buat benda yang sama sebagaimana dia buat. Jadi selepas Rasulullah bubar ataupun keluar daripada perhimpunan dakwah tadi, dia akan masuk grup yang sama. Rasulullah pi habaq pasal Islam, Rasulullah tinggal, dia masuk grup tu, dia apa kita panggil timbal. Timbal dengan cerita dia. Cerita dia bukan cerita ayat-ayat Al-Quran, bukan cerita wahyu hak dia ambil tadilah. Cerita dongeng tu, cerita khurafat ni, cerita raja tu, cerita raja ni. Lepas tu dia tanya, antara Muhammad dengan ceritaku, mana lagi hebat? Sebab dia beranggapan cerita yang Nabi bawa lebih kurang sama macam dia. Tetapi bila yang Nabi bawa tu ayat-ayat Al-Quran, dia akan memberi kesan pada hati, jiwa dan akal manusia untuk berfikir. Sebab dia adalah wahyu daripada Allah, dia ada kesan. Bila kita baca, bila kita cerita, untuk manusia tu guna akal untuk berfikir hak Muhammad cerita. Guna hati untuk memahami hak Muhammad cerita. Tetapi kalau duk cerita dongeng-dongeng, duk cerita khurafat-khurafat, selama mana dia boleh bertahan? Sehari dua untuk berhibur, sehari dua untuk suka-suka, sehari dua untuk sedap-sedap, habis lah. Kemudian dia jadi bosan, dia jadi jemu lah cerita. Bila tak berjaya cara yang pertama, maka dia gunakan kaedah yang kedua. Kaedah yang kedua masih lagi terkait untuk dia menentang Al-Quran. Bila dia mendengar Rasulullah baca Al-Quran, sahabat-sahabat Nabi baca Al-Quran dengan bahasa yang indah, dengan bahasa yang syahdu, ada lantunan tajwid, ada lantunan suara tu, seronok orang dengar. Dan kisah baca Quran ni bahkan sampai Abu Jahal dengan Abu Lahab pun malam-malam curi-curi dengar kan. Dalam sejarah, di siang hari mereka menunjukkan kebencian. Apalah Muhammad, apalah ayat Quran. Tapi malam-malam dua tu dalam gelak nak pergi dengar Nabi baca Quran. Takut apa? Takut malu dekat orang lain kalau tengok mereka ni. Begitu juga dia guna ini untuk menandingi Nabi Muhammad. Dia panggil siapa? Dia panggil penyanyi-penyanyi yang bersuara merdu. Dia panggil penari-penari gelek untuk mengiringi nyanyian tadi. Masuk dalam kelab dia, masuk dalam tempat dia. Dengar, nak lawan hak Muhammad ni. Takut orang dengar baca Quran tertarik. Tapi hak ni pun memang orang tertarik. Dah perempuan cantik, penyanyi cantik, gelek cantik. Tapi masalahnya berapa lama boleh bertahan? Lama-lama orang pun boring dengan nyanyian. Orang pun puas dengan nyanyian. Jadi orang akan kembali kepada Nabi Muhammad kerana lebih merangsang akal dan fikiran dan jiwa manusia. Last kali dua-dua tak berjaya. Apa teknik yang ketiga? Kalau tuan-tuan baca pada muqaddimah surah Al-Kahfi, tengok mukaddimah surah Al-Kahfi, bagaimana surah Al-Kahfi ni nak turun pada Nabi Muhammad. Ada 2 orang utusan yang dihantar oleh kafir musyrikin Mekah bertemu dengan pendeta-pendeta Yahudi. Salah satu tu kawan ni lah,
An-Nadhr bin Haris dengan seorang lagi daripada Bani Saqif, Uqbah bin Abi Mu'is. Dua ni diutuskan dengan kebijaksanaan mereka, kami hantar kamu berdua pi ke Madinah. Bila berada di Madinah, kamu bertemu dengan pendeta-pendeta Yahudi, ceritakan kepada mereka tentang Muhammad, tentang kawan kita ni. Kemudian apa perbahasan daripada mereka, apa nasihat daripada mereka. Jadi pilah dua orang ni cerita pasal Muhammad sekian, dia dakwa jadi Nabi, dia buat tu, dia buat ni, dia buat tu, dia buat ni. Maka antara usul yang diberikan oleh pendeta Yahudi, bila kamu balik, kamu tanya kepada Muhammad 3 soalan ni. Kalau dia benar-benar seorang Nabi, pasti dia akan dapat menjawab ketiga-tiga soalan ni. Kalau dia bukan Nabi, dia pasti akan tidak dapat menjawab persoalan-persoalan ni. Antaranya ialah persoalan tentang sekumpulan pemuda yang ditidurkan oleh Allah dalam gua, merujuk Ashabul Kahfi. Kisah seorang raja yang lang buana, perjalanan dia dari timur ke barat merujuk pada Zulkarnain. Dan soalan ketiga berkaitan dengan persoalan roh. Balik tanya Muhammad 3 soalan ni. Kalau dia boleh jawab, dia Nabi sungguh-sungguh, Rasul sungguh-sungguh. Kalau tak boleh, dia hanya menipu, mendakwa dia tu Nabi, sebenarnya dia bukan Nabi. Allah. Sampai ke tahap tu, nak lawan Nabi Muhammad, tak cukup dengan agenda, dengan benda-benda hak dia ada tu, sampai dia jauh pergi ke Madinah, nak minta pendapat. Ambil pula pendapat dengan siapa? Dengan pendeta Yahudi, nak bagi Nabi Muhammad ni kalah. Bila balik tanya Nabi Muhammad, bila tanya Nabi Muhammad ada ilmu dan pengetahuan tak tentang 3 soalan yang mereka bagi? Kalau waktu tu Nabi Muhammad ada ilmu tentang ketiga-tiga, tak payah tunggu turun wahyu. Nabi akan jawab terus. Kalau dah memang ilmu tentang 3 benda tu Nabi dah ada. Tapi Nabi minta tangguh dengan harapan Jibril datang kepada Rasulullah menyampaikan wahyu, menceritakan tentang 3 tadi. Tapi sampai berapa hari Jibril tak turun? Berapa hari? Separuh bulan, 15 hari. 15 hari. Sedangkan Rasulullah janji, mari esok aku akan bagi jawapan. Mereka pun mari. Mana Muhammad jawapan? Tak ada. Mari lagi, tak ada. Mari lagi, tak ada. Sampai ke mereka tuduh Nabi apa? Kamu ni menipu, kamu ni berbohong. Cakap esok mari tak ada, cakap esok mari tak ada. Sampai 15 hari Nabi-Nabi duk menunggu wahyu daripada Allah. Lepas tu baru diturunkan cerita tentang Ashabul Kahfi, cerita pasal Zulkarnain, cerita pasal apa yang terkandung dalam surah Al-Kahfi. Bukan kaitan di sini nak sebut kawan tu antara delegasi yang dihantar Nadhr bin Haris. Kembali kepada persoalan ucapan dia tadi tu. Ucapan dia tadi tu mengandungi apa dia? Keceluparan, mengundang azab daripada Allah. Atas dasar tersebut, adakah Allah terus turunkan azab selepas dia ucapkan perkataan tu? Contohlah, ya Allah, kalau sekiranya Al-Quran itu benar-benar datang daripada sisimu, turunkanlah hujan batu ke atas kami, ataupun datangkanlah azab yang pedih pada kami. Lepas habis ucapan tu, mari kedak azab Allah pada dia? Tak ada kan? Allah tangguhkan dia untuk satu senario, di mana Allah hukum dia dalam peristiwa Perang Badar. Peristiwa Perang Badar. Dalam peristiwa Perang Badar ni, ditakdirkan dua-dua ni tertangkap. Siapa dia? Hapi jumpa pendeta Yahudi tadilah. Nadhr bin Haris dengan Uqbah bin Abi Mu'is ni tertangkap. Selepas Perang Badar, ada 3 keadaan. Pertama, golongan yang terbunuh. Kedua, golongan yang ditangkap. Ketiga, golongan yang dipenjara. Jadi mereka 2 orang ni golongan yang ditangkap. Jadi bila ditangkap, dalam perjalanan pulang sampai di satu tempat bernama Sofra. Lalu Rasulullah mengarahkan Asim bin Sabit bin Abu Aflah untuk jalankan hukuman kepada Uqbah bin Abi Mu'is. Api sekali dengan dia 2 orang tadi. Jadi sahabat Asim bereskan, settlekan kawan ni. Tapi hak ni siapa nak settle?
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh Ali yang settlekan. Jadi panjang cerita dia. Kalau nak tengok, dia jadi dramatis bila ada puisi-puisi yang dikarang oleh adik perempuan dia yang bernama Qutailah. Antara yang disebut Qutailah, kalaulah Rasulullah mendengar apa yang aku ingin kisahkan, ceritakan kepada beliau, bahawa yang si kawan ni Nadar ni masih lagi mempunyai hubungan kekerabatan yang dekat dengan beliau. Maksudnya dia dihukum sebelum mendengar apa dia? Puisi-puisi dan lantunan syair daripada Qutailah tu. Seolah-olah Qutailah nak habaq kalau Nabi Muhammad dengar dulu perkataan-perkataan dia, percakapan dia tentang Nadar bin Haris, mungkin hukuman tu akan ditangguhkan. Jadi senario dia berakhir di situ. Hak Nabi doakan laknat tu 6 ke 8 orang tu awal lagi habis di sana. Siapa dia? Termasuk Abu Jahal. Awal lagi kan, Umayyah bin Khalaf, Al-Walid bin Utbah. Itu antara 8 orang yang didoakan laknat oleh Nabi, kemudian mati dalam perang Badar. Itu kisah orang yang sedemikian. Harap-harapnya tidak muncul lagi lah manusia-manusia yang mempunyai sifat seperti ini. Amin. Yang seolah-olah bila dia menentang Allah, bila dia menentang Rasul, bila dia menentang agama, bila dia menentang syariat, mulut dia ni celupa dan cabul untuk apa dia? Memberikan cabaran kepada Allah supaya diturunkan azab kepadanya. Minta-minta jangan ada lagi manusia yang jenis seperti ini. Cukup berbahaya. Ya, betul. Masya Allah, luar biasa sekali kan. Makanya kita perlu banyak ngaji kepada beliau ya. Masya Allah, beliau itu ketika menerangkan sesuatu itu, ketika membahas tentang Al-Quran, maka Ustadz itu menerangkan secara detail. Ustadz itu menerangkan secara gamblang, luwes, dan seakan-akan beliau itu sangat menguasai terhadap materi yang beliau sampaikan. Masya Allah, luar biasa sekali. Sulit menemukan Ustadz yang seperti ini ya. Makanya mumpung beliau masih ada, apalagi banyak video-videonya yang sudah tersebar di YouTube, mungkin perlu kita lebih sering mengaji kepada beliau sehingga ilmu yang beliau miliki juga tertransfer kepada diri kita masing-masing. Amin amin ya rabbal alamin. Masya Allah, semoga apa yang beliau Ustadz Auni tadi ceritakan, semoga tidak ada dalam kehidupan yang sekarang itu orang yang sombong, orang yang menentang kepada Allah, orang yang menentang kepada Rasulullah SAW. Karena kenapa? Karena apabila ada orang yang seperti itu, maka orang itu sangat membahayakan sekali. Na'udzubillah min dzalik. Mungkin saya rasa ngaji bareng pada kali ini saya cukupkan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.